Assalamualaikum guys, welcome back. Segalanya bermula dari sini. Allah menyebut dalam Quran, akan aku ceritakan kisah yang sebenar. Yang surah Kahfi ni menarik kerana dia ada banyak persamaan dengan Bible, The Cave. Nanti bila saya sebut begini, kita Anwar telah samakan Quran dengan Bible. Pula aku nak jawab. Sejarah dalam cerita Cave, Kahfi itu zaman Kristian. Tetapi diberikan nilai yang baik bahawa ada pemuda-pemuda masa itu Kristian. Tapi kalau saya kupas begini, orang Kristian kesenang kan? Kita gunakan dalam Quran kisah sejarah di zaman Nasrani, di mana anak muda itu diselamatkan kerana prinsip mereka yang kental. Akan kuceritakan kisah sebenarnya. Apa cerita sebenarnya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak muda dengan keyakinan mereka, dengan iman mereka, Allah tambah petunjuk kepada mereka. Dan kemudian isu ni jadi panas sampai kan aku tengok hari-hari orang posting benda yang sama. Tapi masalahnya 90% daripada posting yang dikongsikan tu bersifat ataupun ada sentimen politik berbanding dengan ilmu yang boleh kita dapat. Dan tak kurang ramai juga sebenarnya yang kritik Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana katanya sesat dan mengelirukan mereka yang tengok video dia. So persoalan dia dekat sini, memang betul ke memanda Perdana Menteri menyesatkan orang? Kalau aku, orang yang sesatkan aku selalunya wife aku kalau kata dia tunjuk jalan. Adalah gurau sikit-sikit je sebelum kita nak serius membincangkan pasal hal ni. Okay. Tapi apa-apa pun sebelum kita mula bersembang, aku nak minta jasa baik daripada korang semua untuk ketepikan segala sentimen dan juga fahaman politik korang sebab isu ni sebenarnya isu yang menarik untuk kita sembang dan kita berkongsi memandangkan dekat dalam ni ada fakta-fakta sejarah dan juga ilmu-ilmu dan juga nilai-nilai dalam agama Islam yang pada aku kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian kita. Pertama sekali, aku nak ucapkan terima kasih pada Yang Berhormat Perdana Menteri sebab berkongsi kisah ni. Walaupun dikecam, tapi pada aku ini satu perkongsian yang bagus sebabnya at least kita boleh perkenalkan kisah ni pada generasi yang baru. Kisah Ashabul Kahfi ni memang antara kisah yang menarik perhatian aku dan aku memang suka baca waktu aku kecil yang mana ianya mengisahkan tentang beberapa orang pemuda bersama dengan penggembala kambing berserta anjing dia yang lari dari pemerintahan raja yang zalim dan dorang bersembunyi dekat dalam gua. Dan bila dekat dalam gua ni, dorang tertidur. Dan beberapa ratus kemudian barulah dorang tersedar yang mana salah seorang daripada dorang ni pergilah keluar nak beli makanan semua dan barulah dia tahu bila kata dia keluarkan duit siling untuk beli makanan dan peniaga terkejut sebab duit siling yang dikeluarkan oleh pemuda ni ialah duit siling pemerintah beratus tahun dulu. Itu asas kisah dia lah yang mana kalau kata korang nak tahu lagi detail, korang boleh pergi rujuk, korang boleh pergi carilah kisah-kisah dia dekat dalam buku kan benda semua ke. Cumanya dekat sini ada beberapa persoalan yang dibangkitkan bila kata Yang Berhormat Perdana Menteri berkongsi kisah ni dekat publik, iaitu yang pertama, adakah betul pemuda-pemuda yang diceritakan dekat dalam kisah ni merupakan pengikut ataupun penganut Kristian? InsyaAllah kita akan cuba rungkai benda tu, tapi sebelum tu kita nak tahu bila peristiwa ni berlaku. Ikutkan perkongsian sejarah pasal kisah ni, katanya kisah ni ataupun peristiwa ni berlaku pada zaman pemerintahan Raja di Saynes sekitar 249 hingga ke 251 tahun Masihi dan pemuda-pemuda ni bangun lebih kurang 300 tahun kemudian, iaitu lebih kurang dalam hampir 100 tahun sebelum kelahiran baginda Rasulullah. Dan ikutkan info dari sahabat aku Amin Idris, dia ada huraikan pasal peristiwa Ashabul Kahfi ni. Para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan berlaku sebelum Masihi, iaitu sebelum kelahiran Nabi Isa AS, dan ada juga yang menyatakan Ashabul Kahfi berlaku semasa zaman Masihi. Antara ulama yang menyatakan bahawa Ashabul Kahfi berlaku sebelum Masihi antaranya adalah Ibn Qutaybah di dalam kitabnya Al-Ma'arif. Al-Ma'arif ni adalah antara kitab ensiklopedia Arab terawal di dalam dunia. Dan beliau menyatakan bahawa Ashabul Kahfi berlaku sebelum Masihi. Manakala yang mengatakan bahawa Ashabul Kahfi berlaku semasa Masihi seperti Ibnu Ashur, Ibnu Ishaq dan juga Ibnu Kathir. Dalam erti kata lain, tak salahlah kata PMX bahawa Ashabul Kahfi berlaku di zaman Kristian, iaitu Nasrani. Jadi, pada aku macam mana pun, ianya bermaksud yang peristiwa ni berlaku sebelum kelahiran, obviously lah kan, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi, persoalan seterusnya yang kita nak rungkai, adakah betul pemuda-pemuda ni beragama Kristian? Pendakwah bebas iaitu Ustaz Azhar Idrus ada bagi simple answer pasal benda ni, yang mana Ustaz Azhar Idrus kata, Ashabul Kahfi itu orang beriman, orang mukmin
Dia kata kafir, Kristian. Kristian tu agama baru, kafir, laknatullah. Dan untuk lebih detail lagi, Amir Idris ada berkongsi pandangan ulama pasal isu ni. Sebenarnya, agama asal kepada Kristian adalah Nasrani ataupun Masihi. Maksudnya, Nasrani dan juga Masihi adalah dua benda yang sama merujuk kepada pengikut yang beriman kepada Nabi Isa AS. Sehinggalah berlaku penyelewengan kepada agama Nasrani, iaitu wujud kepercayaan kepada Trinity, iaitu Tuhan ada tiga yang merujuk kepada Jesus Christ, Holy Ghost dan juga Mary. So, secara umumnya, mereka memang related. Jadi, bolehkah kita panggil Kristian merujuk kepada Nasrani? Ada fatwa di dalam Fatwa Darul Ifta Jordan. Fatwa yang bernombor 2676 bertarikh 9 September 2012. Fatwa itu memutuskan bahawa tidak salah menggunakan istilah Kristian merujuk kepada Nasrani dan juga Masihi. Dalam arti kata lain, atas kita lah kita nak faham adakah Kristian yang dicakap tu mengikut konteks merujuk kepada Nasrani ataupun Masihi, ataupun bila kita tengok mengikut konteks merujuk kepada Kristian Trinity. Sekali lagi, kalau kita tengok pada fakta, kenyataan ataupun ucapan PMX tak salah pun. So macam itulah cerita dia. Untuk aku agak pelik juga. Sebabnya kisah yang menarik dan penuh dengan pengajaran ni boleh buatkan umat Islam dekat Malaysia ni bercakap. Untuk aku sendiri, aku lagi cenderung untuk ambil nilai dekat dalam peristiwa ni. Sebabnya pada aku, kita boleh nampak betapa besarnya kuasa Allah SWT sampaikan terjadi peristiwa yang tak tersangka. But anyway, kesimpulannya, pemuda-pemuda yang diceritakan dekat dalam kisah Ashabul Kahfi ni merupakan mereka yang menganut agama Nasrani sebelum wujudnya Kristian yang kita tahu sekarang. Dan untuk aku sendiri, aku lagi cenderung untuk recognize agama-agama yang dibawa oleh Rasul-Rasul terdahulu sebelum Rasulullah SAW sebagai agama Tauhid, iaitu agama yang mengaku Allah ialah Tuhan yang satu. Kiranya apa yang diperkatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri memang betul kalau ikutkan fatwa dari negara Mesir, dan apa yang diperkatakan oleh Ustaz Azhar Idrus pun betul juga, iaitu pemuda-pemuda ni merupakan orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah. Simple kan? Pada aku, kalau kata kita ada benda-benda yang kita tak arif, kita tak faham, kita kabur dan sebagainya, seeloknya kita rujuk pada yang pakar. Dan satu lagi yang paling penting, tolonglah faham dan juga ambil nilai serta pengajaran yang Allah firmankan kepada kita melalui utusan-utusan dia. Sepatutnya ilmu-ilmu yang diturunkan kepada kita buatkan kita lebih rendah diri, dan sepatutnya kita tak payah nak berlumba-lumba siapa yang lebih berilmu, siapa yang lebih tahu dan sebagainya. Dan let's say lah, kalau kata kita ada perbezaan pendapat, kita ada benda yang kita kurang setuju dan sebagainya, kita berdebat, kita huraikan dan kita berhujah dengan ilmu, fakta dan dalil yang tepat. Dan akhir kata pepantun, dayung sampan sampai Jawa, ingin cari calon isteri. Agama itu satukan kita, bukan jadi medan gusti. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum.